Topik yang kita bincang ialah soal isu pendedahan saya terhadap Menteri Agama, Jabatan Perdana Menteri, yang mana saya tulis dan kemudian saya mendapat tobahan dan juga komen-komen yang tidak selaras dengan apa yang saya tulis itu. Dari itu baiklah saya live macam ini supaya saya dapat bercakap dengan jelasnya apa masalah yang sebabnya saya tulis. Seperti mana saya katakan tuan-tuan, soalannya yang paling lazim ialah dengan berkata kalau dah ada bukti buatlah report. Media sosial sekarang adalah saluran untuk memberikan maklumat seperti yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara. Orang yang membuat viral, membuat live di dalam Facebook ini bukan suspek. Dia bukan suspek. Dia adalah penyampai maklumat. Kalau di Indonesia dipanggil menyampaikan pesan. Jadi kalau kata nak report atau tidak, ini yang kita lakukan. Sama ada kita menulis ataupun secara live bercakap benda-benda yang melanggar peraturan undang-undang dan sebagainya, terserah kepada penguatkuasa untuk membuat aduan. Untuk mengambil tindakan apa yang dilakukan oleh rakyat netizen terhadap aduan melalui media sosial. Jadi janganlah kata macam budak tak sekolah, oh pergilah report ke SRM ada bukti. Pergilah report. Ini adalah kadang-kadang bagi saya marah. Kebodohan ketara ni. Apabila saya dan juga orang lain menulis ataupun bercakap di dalam live-nya perkara-perkara yang menyentuh kepentingan awam, maka terserahlah pada penguatkuasa. Di dalam Akta Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dia bawa Akta Polis sendiri. Mereka tak boleh bertindak berdasarkan laporan sahaja. Mereka kena bertindak sendiri berdasarkan apa yang mereka dengar dan mereka tengok. Jadi saya bersetujulah dengan Ketua Polis Selangor yang berkata bahawa orang-orang yang membuat aduan secara viral dalam video ke tulisan ke ialah orang yang memberi maklumat, bukan suspek. Sekarang ini banyak berlaku dalam undang-undang Malaysia ni jadi pelik. Kadang-kadang iaitu orang yang memberikan cerita benar kemudian ditahan, ditangkap bagi tujuan menakut-nakutkan mereka. Sampai bila budaya ini boleh berubah? Jadi saya balik kepada isu yang berlaku di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ni. Ya. Jadi saya bercakap masalah Menteri Jabatan Agama Islam. Tentulah saya ada sumber. Anda yang membuat komen ni tahu tak saya ada kawan-kawan di dalam itu, di dalam ini. Mereka yang memberikan maklumat kepada saya. Kalau umpamanya benda tu tidak betul dan tepat, hubungi saya. Macam kes bekalan bakul makanan. Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga sendiri berkomunikasi dengan saya, memberikan penjelasan terperinci bagaimana tender NHK kepada NHK itu berlaku. Maka saya boleh membetulkan. Ini satu langkah yang baik, satu langkah yang bijak. Maknanya sekarang, kalau saya kata, apa yang saya kata? Iaitu isu yang dibangkitkan oleh orang ramai. Khasnya mereka yang tak boleh bersuara di dalam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Agama Wilayah Persekutuan. Mereka ni penjawat awam. Mereka tu mungkin kawan saya. Jadi mereka beri maklumat kepada saya. Bercakap dengan saya. Hantar mesej dengan saya. Contohnya yang dia beritahu, iaitu ada cubaan saya tak tahu nak menggunakan wang batu mal sejumlah 400,000 untuk NGO, pejabat menteri, pegawai pejabat menteri. Ini menyalahi lah. 400,000 nak dikeluarkan duit batu mal, duit orang ramai, duit orang Islam. Tak cukup macam itu pula, dia mencuba pula untuk ambil ayat ini dah lulus, iaitu 1.5 juta pada awalnya untuk dimasukkan ke akaun surau dia. Kemudian apabila Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan tak bersetuju, masuk ke Yayasan Taqwa. Jadi mudahnya ambil duit Baitul Mal kerana awak menteri. Ini tidak tepat. Itu sebab dalam keadaan tertentu kita kena juga memberi kredit
kepada Mujahid Esok Rawa. Waktu dia jadi Menteri Jabatan Perdana Menteri, dia pindah satu perkara yang lazim, iaitu Menteri menjadi pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Ketuan. Dia lantik orang lain jadi pengurusi dengan ahli-ahli yang bebas untuk membuat keputusan. Kata orang Negeri Sembilan, kalau pengurusi Majlis Agama Islam, ini menteri yang tertonggok kat depan tu, sebagai board of director ke, ahli lembaga Batu Mal ni, Majlis Agama Islam ni, nak bantah ke kalau dia bercakap sesuatu? Minta itu, minta ni, nak bantah ke? Boleh ke lawan dengan menteri? Sebab kuasa melantik majlis ni menteri. Jadi kalau dia nampak you ni asyik bangkang dia, macam saya nanti, garantilah cukup tempoh dia tak akan sambung. Kerana menyusahkan dia. Dia nak punyakan Batu Mal. Jadi apa yang jadi masalah? Saya tak cakap soal dia Wahabi. Soal mufti ni dia Wahabi bukan saya cakap. Saya kata pasukan penyelidik ada keluar dalam Google. Dia ni Wahabi sama dengan Dr. Mazhar. Dan saya boleh terima dia Wahabi sebab sebelum dilantik Menteri Kabinet, kita nampak dia dalam media sosial, Mahyudin Yassin panggil dia, iaitu Dr. Mazhar yang memang branding dia Wahabi. Kan? Tapi mungkin Dr. Mazhar tak nak jadi menteri. Cadangkan dia mufti ni. Jadi inilah benda-benda. Wahal saya banyak maklumat apa yang buat. Dan itu yang saya kata. Ini orang yang beritahu saya. Mana saya tahu bahawa segala pejabat di pejabat mufti dia, pegawai-pegawai, semua dia pinjamkannya ke pejabat menteri. Jadi puak-puak yang cuba nak buat komen dan sebagainya, menulis benda yang agak tidak menjawab hujah. Tidak menyokong amar ma'ruf nahi munkar. Saya tak pedulilah. Kononnya kita menyerang ulama sekarang. Kita kena ingat, ulama ini insan, bukan wali Allah. Ulama ini manusia biasa, melalui proses daripada budak sampai ketua. Dia tidak tiba-tiba menjadi pandai, tidak. Jadi dalam masa budak pun mungkin dia ada buat dosa. Masa remaja pun buat dosa, kemudian dia berubah menjadi baik. Kerana ada kelebihan dia, maka jadilah dia ulama. Okeylah, alhamdulillah lah dia menjadi ulama, membantu kita yang buta huruf dalam Islam ini supaya belajar dengan dia. Tetapi kalau kita, itu sebabnya Umar Abdul Khattab pernah berkata bahawa seorang yang kita nampak kuat agamanya, jubahnya dan sebagainya, itu untuk diri dia. Kerana apa? Kerana dia melakukan kesalahan. Jadi penakut untuk menegakkan kebenaran. Tapi kalau dia tidaklah seperti yang digambarkan, berjubah, nampak di masjid dia ada solat, tapi dia berani. Berani dia untuk Islam. Jadi dia lebih baik lagi. Itu sebab adanya peribahasa Arab, dia kata, lebih baiklah dia kata menjadi anjing kurap daripada menjadi singa dalam kandang. Jadi untuk apa? Kurang-kurangnya apabila jadi anjing kurap, kita pergi di jalanan cari makan. Ini peribahasa Arab, saya tak tahu apa dia. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan hari ini, saya ulangkan lagi secara audiovisual ini, secara live. Saya ada maklumat bahawa Menteri Jabatan Perdana Menteri yang ada sekarang, saya tak mahu sebut nama dia, terlibat di dalam penyalahgunakan wang Batu Mal. Antaranya ialah RM400,000 untuk NGO dia punya pegawai. Kedua, sejumlah 1.5 juta wang Batu Mal dikeluarkan daripada Batu Mal untuk membantu kepentingan dia, yang kemudiannya terpaksa wang itu dimasukkan Yayasan Taqwa. Jadi soal yang bangkit sekarang ni, saya tak perlu buat report polis ke SPRM ke. Kita kena ambil contoh apa yang dibuat oleh seorang lelaki, Azri Janggut, yang membuat viral terhadap pusat perjudian di Bandar Baru Sungai Buloh. Tetapi saya bukan Azri Janggut. Gerai saya, haudak saya tak ada
Saya tak ada meniaga, saya tak ada sakit hati dengan sesiapa. Saya tak ada kepentingan apa-apa di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ke dan sebagainya. Malahnya saya bersyukur dengan pegawai-pegawai CEO, pihak Pusat Pungutan Zakat yang telah membantu saya memberikan kewangan, bantuan dan sebagainya kepada projek pembinaan rumah Pak Yusuf di Bukit Lanjan, Sungai Penjala, yang mana sudah siap sepenuhnya. Malah pihak PPZN menyediakan juga bantuan-bantuan fizikal yang lain seperti peti ais, tilam dan sebagainya. Jadi saya tak ada masalah dari segi nak sakit hati, nak marah macam viral banget kerana gerai hotdog dia kena roboh. Orang lain punya gerai tak kena roboh. Itu ada kepentingan diri. Saya tak ada. Saya bercakap kepentingan rakyat. Kepentingan kita jangan ditipu dengan jubah ni. Dengan serban ini. Pada saya tak peduli saya. Saya nak penjelasan daripada menteri. Benar atau tidak. Kerana setiap kali saya sebagai pemimpin masyarakat, orang minta tolong, rumah tak payah sewa, kehidupan susah, saya suruh pergi ke pejabat Batu Mal, isi borang. Lepas tu beberapa minggu kemudian dia telefon saya, "Datuk, saya punya mohon tak ada kelulusan." Wahal tak diluluskan. Wahal saya tengok dia minta tu ciput je. Bukan 400,000, bukan 1.5 juta million ya. 1.5 juta ringgit. Tidak. 400,000 untuk bayar sewa rumah 3 bulan tak bayar, nak tuan rumah nak minta. Jadi ini yang menyebabkan saya terpaksa menjuarakan isu-isu rakyat ini. Jadi apa yang masalahnya tukang-tukang komen itu yang saya kata Islam baka. Saya ini cuba mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dari itu saya nak tegaskan, tak apa, jangan bimbang. Saya buat fitnah ke apa ke, saya bersedia untuk menghadap Tuhan di padang mahsyar. Terserahlah kepada Tuhan nak masukkan saya ke api neraka 100 tahun ke 1000 tahun ke, tak masuk syurga sepanjang hayat saya, tak kisah. Tetapi saya telah bercakap, kebenaran itu akan datang. Saya tak pedulilah orang lain nak cakap hal saya. Saya nak ingatkan tuan-tuan dan perempuan, amar ma'ruf nahi munkar ni terlalu luas tuan-tuan. Bukan mestinya kita mengaibkan, nak buat fitnah ke orang. Apakah dalam Islam ni tak boleh bercakap benda yang amar ma'ruf nahi munkar, membenterah rasuah, menjadi satu perkara yang salah dalam Islam. Kita menafikan rasuah ini. You cuba tengok dalam kes Lengkit Siang, sama ada di Kuala Lumpur dan di Batam, tolaklah yang kafir, orang Islam yang bersongkok, yang wanita Islam yang bertudung boleh buat demonstrasi. Begitu juga dalam kes Datuk Seri Najib. Orang Islam mempertahankan itu, mempertahankan tidak benar. Hal ini ialah amar ma'ruf nahi munkar. Sebarang bentuk rasuah, penyalahgunaan kuasa, rakyat mesti disedarkan bangkit. Siapa pun, ingatlah apa kata Nabi. Kalau Fatimah itu mencuri, akan kupotong tangan dia. Wahal Fatimah itu adalah anak kesayangan Nabi. Itulah konsistennya. Soal penyokong, dia pernah tolong kita. Ini bukan soal itu. Soal sebarang bentuk yang salah, rasuah, penyalahgunaan kuasa mesti dilawan, mesti didedahkan, bukan nak mengaibkan. Ini yang saya nak kata. Jadi apabila kita membuat amal ma'ruf nahi munkar, dia tentang. Saya buka Facebook mereka, gambar dia pakai ketayap lah, gambar dia tengah pergi umrah lah, tapi dalam komen dia hentam saya. Apa bendanya Islam dia ni? Patutnya apa yang bukan saya hendak, bukan puji saya, bukan sokong saya, janganlah buat komen yang menjatuhkan maruah kita sebagai orang Islam. Facebook saya ni dibaca oleh orang Cina, oleh orang India. Apabila mereka tengok komen, inikah Islam? Apabila benda yang tidak betul, dia pertahankan habis-habisan. Soal benar atau tidak tuduhan sekarang saya kepada Menteri Agama ni, terserah pada pegawai dia banyak. Buat kenyataan keluar. Dan saya dah kata, awak pejabat awam ataupun seorang menteri,
adalah milik rakyat. Kalau kamu tak boleh dikatakan apa dan sebagainya, tuan-tuan, walaupun saya tidak bersetuju dengan Tun Dr. Mahathir dalam banyak perkara isu politik, tuan-tuan pernah dengar tak Dr. Mahathir buat saman? Buat saman terhadap orang yang mengata dia macam-macam. Ada Hanif Kosuri, apa ke, lawyer dia tu, hantar surat kepada tuan-tuan. Tak pernah. Yang ini Tun Mahathir, saya sokong. Dia orang politik, kau nak kata apa, kata lawan tua ke. Saya pun maki dia lah macam-macam. Satu masa, SKM nak tunjuk dia hebat. Kerana saya ada menulis masalah Dr. Mahathir masuk hospital. Tangkap saya, ambil telefon saya. Rampas. Akhirnya Dr. Mahathir kata, tak payah ambil tindakan kepada orang yang komen saya ni. 3 tahun kemudian baru dia bagi telefon saya balik. Jadi kenapa kita tidak mempunyai satu kelebihan macam tu Dr. Mahathir dalam soal media sosial ni open. Jadi kalau kita nak marah apa ni dalam banyak-banyak perkara yang saya kata tadi, Mujahid Haji Rawal, jasa dia menukar. Dulu pengurusi Majlis Agama Islam ialah Majlis Agama Islam dulu ialah menteri. Ditukarnya orang luar. Jadi keputusan itu baru tolak. Kedua, Tun Dr. Mahathir, kau kata apa pun katalah. Jadi dalam satu keadaan dia tak pernah buat report polis, dia tak pernah gunakan polis tangkap blogger macam saya ni, tak ada. Tetapi yang lebih ni juak-juak ni, apik lempang ni. Saya nak tegas kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan ingat bahawa seseorang itu sama dengan kita. Tidak. JS, so kau nak halalkan fitnah ke apa? Mana datangnya fitnah tu? Saya nak tegaskan ni. Apa fitnah ni? Mana datangnya fitnah ni? Kebenarannya belum datang. Macam mana kamu datang fitnah? Kamu kata perempuan itu berzina, kamu akan dituduh fitnah. Tapi kalau kawan tu bunting, laki dia tak ada, adakah anda fikir itu juga yang cakap dulu tu dia fitnah? Saya nak cakap dengan kau ni, Cik Is ni, fake account ni, sekejap lagi saya terkajang lah tu. Saya nak cakap yang tu. Kita tuduh satu perempuan yang kononnya perempuan baik-baik. Perempuan itu bawa jantan dalam rumah dia. Maka penyokong perempuan tu kata, kamu telah buat fitnah. Dia ni pergi serah. 6 bulan kemudian, tiba-tiba dengar cerita bahawa perempuan tu bunting. Laki tak ada. Jadi mana datangnya fitnah yang dia cakap pada awal tadi. Jadi kalau saya kata fitnah, apa yang saya buat, mana kebenaran dia? Mana kebenaran dia? Umpamanya sekarang, saya kata bahawa Menteri Agama ini telah pernah dihantar surat kuning dari Istana Negara kerana cuba menindakkan titah atau keputusan Tuanku Yang di-Pertuan Agong dalam satu pelantikan agensi di dalam Majlis Agama Islam. Dia tak mahu pula, dia suruh tangguhkan pula. Wahal Tuanku Yang di-Pertuan Agong telah berkenan, telah keluarkan watikah pelantikan itu. Maka untuk nak menjaga air muka tuanku, tak mahu merosakkan hubungan yang baik, maka pihak Istana Negara menghantar surat. Itu dipanggil surat kuning. Bukan surat kuning minta tender, minta kontrak, memberikan teguran kepada menteri ini. Kerana dia tak faham ke atau apa? Sebab saya dipahamkan menteri yang sebenarnya ada di kalangan pegawai dia. Ini sudah menjadi isu. Jadi Cik Is, tolong pergi belajar sikit lah kalau boleh nak komen, okey? Salam Datuk, PAS macam reda je dengan Menteri Agama Datuk. Pandangan Datuk? Inilah dia PAS. Dia kan tahu apa itu kepentingan perjuangan partinya. Patut dia janganlah masuk kerajaan Muhyiddin ni. Jika Menteri Agama tu tak dibagi kepada dia, dia parti perjuangan Islam, tapi Menteri Agama ni tak jaga. Kepelik pada saya tu. Walaupun kawan saya Roslan SMS kata jaga jari saya,
dan sebagainya. Pada saya nak bercakap juga. Walaupun Ruslan tu kawan saya. Soal PAS ni, patutnya PAS ni tak payah jadi Menteri Undang. Ya? Lebih baik PAS ni ataupun Menteri Peladangan. Ambil Menteri Agama tu. Cakap dengan Muhyiddin. Tetapi Muhyiddin amat bimbang jika PAS dapat jaga Menteri Agama dan menerapkan dasar Islam, menjadikan Islam sebagai sebuah pegangan fundamental dalam negara ini. Bukan saja PBM hanyut, UMNO pun hanyut. Dari itu, dia letaklah orang macam mufti tu. Dengan bersandarkan mufti tu, orang ingat dia baguslah. Tapi apa yang berlaku sekarang, seperti yang saya bongkarkan. Jadi kalau saya, Haji Hadi, saya tak akan menandatangani SD selagi Muhyiddin tak beri jaminan bahawa Menteri Agama itu. Tuan Ibrahim tu sesuai jadi Menteri Agama. Bukan je jadi Menteri Sumber Asli. Tapi apa dia buat? Kerana gelojoh sangat nak jawatan, terlupa prinsip yang pertama. Itu Ken Shiro, pandangan saya. Saya telah mengikuti PAS ni lama. Banyak orang tak tahu. Budak-budak sekarang tak tahu. Almarhum Sabki Latif ada menulis dalam berapa rencananya bagaimana dia telah menyerapkan saya menyertai PAS dalam tahun 77-78 dalam isu, masa itu kemuncak isu Dato' Harun. Dan saya pernah pergi berceramah di atas tiket PAS di Kelantan. Dalam masa yang sama saya adalah informer bagi mendapatkan maklumat kesan politik di Kelantan pada tahun 78. Dan saya amat rapat dengan Dato' Asri Haji Muda masa itu. Malah saya berkawan baik juga dengan Ustaz Fadil Noor. Ni banyak orang tak tahu. Saya hanya ada jarak dengan si Haji Hadi. Dia tak kenal saya pun kenal dia begitu-begitu saja. Tapi waktu zaman Dato' Asri sampai ke Fadil Noor, Mujahid Yusof Rawa, Dato' Yusof Rawa itu memang macam idola saya. Banyak-banyak pemimpin PAS ni, saya lebih terkesan dengan almarhum Dato' Yusof Rawa. Sebab walaupun dia nampak tua, dia ada aura. Dia taklah begitu hipokrit. Bila kita bercakap dengan dia, dia melihat kita sebagai anak dia, bukan melihat kita sebagai orang saingan politik dia. Jadi apabila kita sebagai anak bercakap dengan seorang yang menganggap kita ini anak dia, kita akan bercakap dengan dia sebagai seorang bapa. Jadi saya sebenarnya rapat dengan almarhum Yusof Rawa dulu. Banyak perkara saya dapat berbual, berbincang. Jadi apabila disoal PAS dahulu dengan PAS sekarang, PAS di zaman Dato' Asri, dia kepentingan umat. Walaupun Dato' Asri ini tidaklah begitu hebat agamawannya, tapi dia kepentingan umat. Apabila bertukar kepada Yusof Rawa, dia hendakkan Islam untuk menjadi satu platform perjuangan politik. Apabila Dato' Fadil Noor, dia hendakkan bahawa umat ini mempunyai pegangan Islam. Tak kisahlah sama ada kamu menyokong PAS atau tidak, tetapi dia hendakkan bahawa umat ini memahami Islam. Sebab Fadil Noor ini agak disayangi oleh semua orang, semua peringkat. Dan beliau tidak pernah mencela dan sebagainya. Itu saya tahu. Sebab saya kenal ni pemimpin PAS ni. Jadi Sabki Latif pernah menulis artikel saya terhadap bagaimana saya masuk PAS. Malah entah di mana saya simpan. Saya dulu ada sertifikat ahli PAS ni yang ditangani Dato' Asri. Semasa almarhum Sabki Latif hidup, dia kata kat saya, dari dia baru kalah ahli PAS yang Asri pakai, yang datangan Asri itu tak pakai lagi. Jadi jangan kata yang saya ni tak memahami PAS. Jadi itu sebab saya kata buat kerja rumah saya. Saya ni banyak terlibat. Kecuali Parti Rakyat Sosialis, Parti Sosialis Rakyat Malaysia, saya tak jadi ahli. Tapi saya suka ikut dia punya kursus. Masa itu saya rapat dengan Dato' Asri, almarhum Zulkifli Ismail, Mazlan Embong, Omar Osman.
Ini semua bentara guru saya dalam fahaman sosialis. Mereka yang selalu ajak saya ikut serta dalam kursus kader-kader sosialis. Tapi saya tak pernah menjadi ahli parti sosialis. Itu sebab saya baik dengan Hassan Karim. Pasir Gudak. Jadi masalahnya, dalam 50 tahun ni saya mempunyai adventure yang cukup. Itu sebab saya boleh berbual dengan orang DAP. Saya boleh berbual dengan orang PAS. Saya boleh berbual dengan orang Parti Amanah. Saya boleh berbual dengan orang PKR. Sebab warna-warni politik saya.